Nak cerita pasal apa malam ni? Nak cerita pasal sawan tangis pada diri anda. Ini cerita orang zaman dulu, perkongsian ni bukan kisah dongeng ke, tapi ni cerita orang dulu lah. Macam mana dia orang rasa yang kalau baby menangis ni, dia orang kena sawan tangis, dan apa kaitan apa pula pandangan orang-orang moden atau perubatan moden pasal baby yang menangis-nangis ni kan. Hai, Assalamualaikum, selamat malam semua, apa khabar? Live lagi dengan Borak Nenek Kebayan. Nak cerita pasal apa malam ni? Nak cerita pasal sawan tangis pada baby anda. Ini cerita orang zaman dulu, perkongsian ni bukan kisah dongeng ke, tapi ni cerita orang dulu lah. Macam mana dia orang rasa yang kalau baby menangis ni, dia orang kena sawan tangis, dan apa kaitan apa pula pandangan orang-orang moden ataupun perubatan moden pasal baby yang menangis-nangis ni kan. Jadi hari ni Kak Jan nak kongsikan pasal sawan tangis pada baby, bukan pasal pasal sawan lah, pasal sawan. Okay, siapa yang ada dengan Kak Jan minta tolong share, minta tolong like, minta tolong komen-komen, sebab kita nak tunggu sekejap orang masuk supaya lagi seronok. Kalau ada yang nak berkongsi pengalaman, ada yang nak berkongsi idea ataupun pandangan, boleh kongsikan. Sebab yang Kak Ija nak ceritakan ni adalah satu kisah dulu-dulu, perkongsian ni bukan pasal betul ataupun tidak, tapi ni adalah perkongsiannya. Okey, jadi nak cerita pasal sawan tangis. Apa itu sawan tangis yang orang dulu-dulu maksudkan? Okey, sawan tangis ni adalah keadaannya bila mana anak kita ni dia memang kuat menangis. Orang dulu-dulu cakap dia pantang bergenggang, dia nak berpegang, dia nak berdodoi, dia nak menangis. Dia sekejap-sekejap menangis, tak berhenti-berhenti menangis. Satu hari lebih daripada 3-4 jam tu menangis. Selalunya baby ni, bagi seorang baby, dia orang akan menangis dalam 2 jam macam tu sahaja sehari. Jadi selebih masanya dia orang akan tidur, dia orang akan buat benda lain, tidurlah kalau baby baru lahir ni. Tapi berbeza bagi baby-baby yang mengalami sawan tangis ini, dia punya tempoh menangis tu lebih lama daripada baby biasa. Tempoh meragam dia tu lain macam. Jadi bagi ibu-ibu yang baru nak bersalin, ini adalah salah satu lagi perkara yang korang kena tahu. Okey, bukan pasal menangis malam, tapi ni dia macam orang sekarang cakap dia macam high need baby. High need baby ni maknanya baby-baby yang banyak keperluan, banyak ragam. Dia berbeza dengan baby-baby yang menangis malam, contoh kena gangguan. Dia adalah menangis disebabkan oleh dia memang daripada dalam perut, dia memang dia bila dia beranak tu dia tak selesa lagi. Dia nak rasa macam duduk dalam perut lagi, dia nak cuddle, dia manja. Jadi atas perangai kita juga tahu daripada masa kita hamil, macam mana kita ibu-ibu ni perangai kita masa kita hamil boleh membawa kepada baby ni menjadi high need. Jadi orang tua-tua dulu punya cakap lah, kalau ibu-ibu ni terlampau manja, tak boleh itu, tak boleh ini, sikit tak boleh nak jarak dengan suami, nak berkepit saja, ini boleh menyebabkan nanti anak tu kena high need ataupun sawan tangis. Orang tua-tua punya cerita. Jadi Kak Je tahu ramai ibu-ibu sekarang pun dah educated, dah tahu, dah belajar kan. Apakah kaitan high need baby ni ataupun baby sawan tangis ni, dia macam mana keadaan dia? Okey, baby sawan tangis ni, yang orang tua-tua dulu kata sawan tangis ini, adalah baby yang mana dia nak berpegang selalu. Dia nak kita peluk dia, dia nak, kalau nak menyusu tu dia nak mengontol, orang kata nak menyusu lama, nak kita cuddle, nak kita peluk, nak kita riba tengah malam. Waktu tidur dia tak konsisten, sekejap tidur waktu ni, sekejap tidur waktu tu, dia tunggu bila dia penat.
baru dia nak tidur. Kalau tidak, dia tak nak tidur. Jadi siapa yang pernah ada baby yang macam ni, dia akan tahu. Okey, betapa agak sukarnya nak menjaga baby yang mempunyai masalah high needs ni. Baby high needs ni selalunya dia memang nak orang dia nak dengan ibu dia je. Dia tak nak dengan orang lain sangat. Dia nak dengan ibu dia sahaja. Dia nak mengontrol ataupun nak menyusu lama. Dia nak didodoikan, sekejap karang menangis, berak menangis, kencing menangis, lapar menangis, nak tukar pampers menangis, nak pakai baju menangis. Kerjanya menangis sahaja. Kalau korang tengok dalam cerita Ahmad Albab, baby menangis wah tu, sebegitulah contohnya baby orang kata sawan tangis kan. Sampai kan orang tua-tua dulu sampai ketuk-ketuk lah ni nak bagi baby tu senyap kan. Kalau pernah tengok cerita P. Ramlee, Ahmad Albab tu macam itulah baby yang kena sawan tangis. Dia memang akan menangis. Tak berhenti-henti kerjanya, melalak 24 jam. Ada je dia punya manja tu, tak tahu ke sebab apa dia menangis je. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, kalau time ada terima baby baru yang mempunyai masalah macam ni, kena lebih banyak bersabar. Kerana korang akan mengalami kepenatan yang lebih. Okey, memang akan sangat penat. Sebab apa? Pertamanya kita tak tahu. Walaupun dah 2 minggu, selalunya kalau baby biasa 2 minggu pertama tu kita dah boleh capture ataupun boleh tangkap dia punya time tidur macam mana, pukul berapa dia nak berak kan. Kita dah boleh hai Umi Adin, apa khabar semua kan. Kita dah boleh agak bila dia, hai Umi dari Perlis, jauh Umi dari Perlis kan. Terima kasih sebab sama-sama dengan Kak Ijab. Jadi kita dah tahu bila dia nak berak, bila hai Akmal, bila dia nak tidur, bila dia kalau baby biasa kita memang dah boleh setting. Time ni baby nak kena mandikan baby, time ni nak kena bagi dia susu, time ni nak kena bagi dia makan kan, contoh susu, time ni nak kena pakaikan pampers dia, tukar pampers, dah boleh schedule. Tapi berbeza kalau baby yang kena sawan, orang dulu panggil sawan tangis ni, tak tahu ke time. Sekejap karang bila time kita selalu semalam aku bagi dia tidur susu, waktu ni dia boleh tidur, tapi hari ni dia tak nak tidur. Contohnya pukul 2 pagi bangun, selalu pukul 2 pagi baby tidur, tapi dia tak nak tidur sampai pukul 4 pagi, menyenggaplah mak bapak ni tunggu. Hai Pida, hai Ana. Menguap tak sudahlah si mak bapak ni nak menidurkan baby. Dia nak berpegang saja, nak berpegang, nak berpeluk, nak bertonik. Baby yang kena sawan tangis ni, orang dulu-dulu panggil sawan tangis. Tapi sealiran dengan masa, sealiran dengan perubatan, mungkin sebabnya dikatakan macam kalau dalam 5 orang kelahiran akan ada seorang baby yang akan kena sawan tangis ni. Maknanya dia akan macam kuat menangis lah kan. Jadi mungkin disebabkan oleh kekerapan berlaku perkara macam ni, dan kekerapannya orang-orang dah bawa anak yang menangis ni ke hospital. Jadi diorang pun buat satu pemerhatian dan dikonkludekan bahawa baby-baby yang menangis macam ni dikatakan adalah baby-baby yang high need ataupun mempunyai kehendak cuddling yang tinggi. Hai dia, apa khabar? Siapa lagi dengan Kak Ijah? Minta tolong share, minta tolong komen-komen, minta tolong love. Siapa yang ada anak dia memang high need, memang kuat menangis, nak berpegang je, nak bergayut sahaja, nak mengontul sahaja, sampai kita punya puting tetek pun boleh crack. Siapa yang tak ada, tak apalah. Kak Ijah pernah ada seorang yang memanglah dia nak berdukung saja, dia tak nak dengan orang lain.
Dia nak dengan kita. Jadi kita nak cerita pasal cerita orang dulu-dulu kelakar. Korang tahu Kak Ija. Kelakar ni yang Kak Ija nak share dengan korang. Memang kelakar kalau korang nak dengar lah kan. Cerita macam mana orang dulu-dulu tangani perkara baby high needs ni. Jadi dia ada kisah kalau nak cerita kelakar. Memang kelakar lah. Pada Kak Ija benda tu kelakar lah. Tak tahulah pada orang sekarang ni macam mana, apa pandangan korang. Tapi pada Kak Ija benda tu memang kelakar. Okey, jadi daripada segi perawatan modernnya, kita pakai perawatan modernnya, baby ni selalunya dia ada 3 jenis baby lah. Dia punya baby yang baru lahir ni tak semestinya dia sama semua. Tak semestinya baby kita ni akan lahir tu bangun, isap susu, tidur. Menangis sikit, suruh ganti pampers, tidur. Tidak, tak semestinya semua macam tu. Dia akan ada lain-lain passionnya anak kita ni kan. Jadi begitu juga dengan baby. Dia ada beberapa, dia ada 3 type baby. Ada baby yang biasa sahaja. Ada kedua baby ni dia sedikit meragam lah. Sedikit sahajalah, dimanja sedikit. Ada ketiga ni yang very high need. Maknanya nak berkepit je. Duduk menangis kalau dah sampai. Dia bukan sehari 2 tau. Kalau baby yang menangis sawan tangis ni. Dia selalunya sampai baby 4 ke 6 bulan. Okey, sampai baby 4 ke 6 bulan. Dia akan nak berkepit dengan kita je. Dia tak nak dengan orang lain. Dia akan macam, kalau orang lain tu, mak bapak ke dia tak nak, nenek dia tak nak, atuk dia tak nak, jangankan orang lain, semua dia tak nak weh. Okey, jadi apa yang kita buat? Apa yang selalunya kalau korang ada baby macam ni, korang rasa, hai Ari Wing, jadi siapa lagi yang Kak Ija? Hai Hidayu, hai Dahlia Dahlan, hai Salwa, Akmal, Hidayah. Baby saya sekarang memang high need, berbeza dengan anak dia Kak. Betul kan? Ada orang yang ada dapat baby high need dan cabaran bila dapat baby high need ni memang tinggi. Memang tinggi, tak boleh kata tidak, memang tinggi dan korang memang terpaksa jadi ibu yang super power. Sebabnya dia nak dengan korang je. Dan mesti juga suami korang pun kena jadi super daddy jugalah. Sebabnya banyak benda dia kena bantu korang. Disebabkan oleh korang akan rasa lebih penat daripada keadaan biasa. Kenapa lebih penat daripada keadaan biasa? Sebab kita akan terdapat gangguan tidur yang berlebihan. Kita kena menyusukan dia sangat lama. Dia nak mengontol je. Orang selalu kalau baby ni, kalau dia nak menyusu, dia menyusu dalam masa 5 ke 10 minit tu dia dah tidur, dah okey, dah settle kan. 5 minit nak tidurkan baby. Nak tidurkan baby sawan tak kepit ni, orang panggil sawan kepit ada, orang panggil sawan tangis ada. Dia nak berkepit je dengan kita, kan. Nak tidurkan dia ni makan jam tau. Dengan kita sekali tidur. Sampai dia nak mengopik ni, nak mengopik aja, tak tahulah apa kepesennya. Jadi macam itulah. Jadi orang tua-tua dulu dia pun ada juga pemerhatiannya. Bukan doktor sekarang je ada pemerhatian kan. Orang tua-tua dulu pun sebab benda ni adalah masalah, jadi diorang pun adalah kisah dia kan. Jadi Kak Ija nak ceritalah kisah korang dengan korang. Macam gelap kan. Akak kau tengah adjust nak bagi cegah-cegah sikit. Kisah orang tua-tua dulu macam mana diorang buat kalau dapat baby high needs ni. Memang kelakar kan, nak kongsi juga dengan korang. Tak kira lah. Sebab ni cerita nenek kebayan, cerita kisah zaman dulu. Kan, kisah zaman dulu. Jadi nak kongsi lah dengan korang. Kalau korang tak tahu, nak bagi kelakar-kelakar, bagi info kan. Okey? Sekarang tengah pregnant. Nampak ni siapa kata? Siti Nur Hidayu kata 2 orang anak saya sebelum ni memang jenis sawan tangis. Penat, nak pantang pun susah. Betul, orang yang anak kena sawan tangis ni nak berpantang pun susah. Memang susah, tak boleh nak cakap tidak. Kecuali lah sebab dia memang akan kuat sangat menangis. Kita rasa macam kena gangguan ke anak aku ni, asyik kuat melalak. Tapi dia tak menangis pada masa-masa yang tertentu. Dia setiap masa, sekejap sekarang, sekejap manja berdeni. Orang tua-tua dulu kata cabut tangan sebelah baju menangis, nak pakai pampers menangis, nak dukung berkepit je. Macam tu. Jadi apa yang kita boleh buat untuk
Sekejap anak akak kau nak betulkan kedudukan untuk tangani masalah macam ni. Apa yang kita boleh buat? Apa yang boleh bantu korang untuk tangani masalah macam ni? Okay, je nak bantu korang yang mungkin ada anak-anak yang high needs. Okay, pertama sekali, baby high needs ni dia adalah baby yang dia rasa ataupun baby sawan tangis ni adalah baby yang manja. Orang dulu-dulu sebab tu dia bedongkan baby. Okey, orang dulu-dulu dia bedongkan baby. Dia nak bedongkan baby tu sebab apa? Sebab nak bagi baby tu rasa terpeluk, dipeluk. Okey, bedongkanlah baby korang. Okey, ada dua type. Ada baby dia suka berbedong. Okey, bedongkan dia. Kalau dia menangis tu bedongkan dia, tidurkan dia sedikit mengiring, jangan tidur melentang. Kena iringkan dia sikit. Taruh bantal pula dekat belakang, bagi dia mengiring, tidur mengiring pula. Macam tu. Kita boleh bagi dia pacifier ataupun puting. Sebab dia akan kuat menyonyot ya. Baby yang high needs ni dia memang akan kuat menyonyot. Jadi korang nak tak nak, korang memang kena bagi dia something yang dia boleh nyonyot ataupun dia boleh pegang. Sebab tu ada baby dia ada bantal busuk, ada baby dia ada kain dia pegang untuk comfortkan diri dia. Macam tu tahu. Okey, ketiga dia korang kena tepuk. Ada tepuk dia, bagi dia rhythm. Tepuk tu bagi rhythm. Dia akan lebih tenang. Okey, ini antara perkara-perkara yang kita boleh buatkanlah. Yang seterusnya kita bolehlah nyanyikan ataupun kita boleh zikirkan. Okey, zikirkan ni contohnya menyanyilah la ilaha illallah. Nyanyi tu janganlah slow sangat. Baby ni dia tak boleh dengar sangat lagi. Dia tak dengar lagi. Jadi kenalah kuat sikit, jangan tak dengar lah baby tu, kena kuat sikit. La ilaha. Kuat sikit. Kakak kau kan karaoke pula kan. Tak ada, bukan macam tu. Jadi ni antara perkara-perkara yang korang boleh buat secara logiknya pada ibu-ibu yang mempunyai anak sawan tangis ataupun korang tengok anak korang ni macam merengek je. Dah bawa pergi hospital, tak ada kolik, tak ada kembung, tak ada apa. Bawa pergi ustaz, tak ada gangguan. Tapi dia memang hantu menangis. Dia memang kuat menangis. Gangguan dia gangguan pada diri sendiri. Sebab tu ibu-ibu yang mengandung kena berperang. Kita ni kena tengok. Kadang-kadang kita punya kita ni masa kita hamil, kita kena jaga. Kita jangan rasa cepat cemburu dengan suami, jangan rasa cepat, kena pandai kontrol. Selalunya mereka-mereka yang dapat baby high need ni adalah mereka-mereka yang ada pembawakan macam ni. Pembawakan ni korang dah train dekat baby korang. Train baby supaya perangai macam tu. Jadi bila baby tu beranak, dia ikut. Dia ikut kita punya rhythm. Dia ikut kita punya rhythm. Kalau dalam mengandung tu tak boleh lah husband tu lari jauh sikit, cepat cemburu, cepat sakwa sangka, rasa macam ni, rasa macam tu, baby memang akan mengikut lah. Habislah baby korang. Nak duduk berkepit je lah. Macam tu. Orang tua-tua dulu punya cakap lah kan. Kak Ijah cuma cerita lah ni kan. Dia punya orang tua-tua punya dulu punya cakap. Jadi apa yang orang tua-tua dulu buat contohnya untuk membantu ibu-ibu, sebab dulu tak ada benda ni, dia tak ada ubat. Awak bawa pergi hospital pun macam tu juga. Kita bawa anak pergi hospital pun doktor akan cakap baby kita tak ada apa-apa. Senyap sikit, doktor kita bawa anak pergi jumpa ustaz pun ustaz kata tak ada apa-apa. Dan bawa pergi mana-mana pun tak ada apa-apa. Dia memang sendirinya macam tu. Itu orang panggil sawan tangis. Okey, apa nak cerita petua-petua orang dulu-dulu buat? Korang pernah tak ada petua yang orang tua-tua dulu bagi? Ada tak? Sekarang pregnant, semoga taklah macam anak dan kakak. Ketuk pintu baru baby senyap. Betul, itu orang dulu-dulu. Hai Lia. Kan? Masa Kak Ijah dulu, masa zaman Kak Ijah dulu, bila dapat baby high need ni, kan, sangat kelakar Kak Ijah nak cerita. Alah, takut pula sejak mengandung ni selalu sedih je. Jangan suka sedih-sedih. Jangan suka nak bergantung je kan. Jangan.
Bila kita macam tu, baby kita akan mengikut. Itu orang tua-tua dulu punya cakap lah kan. Jadi kita tak ada salah untuk kita dengar pun. Lagipun memang mengikut kajian, sifat baby itu akan mengikut kita punya kita punya behavior semasa kita hamil, kan. Semua tips Kak Ijah dah bagi, dah buat. Habis ustaz saya pergi klinik pun sama. Last tawakal je lah, jaga je lah. Habis Sawan pun umur 6 bulan. Betul, umur 6 bulan barulah dia hilang. Sebab apa? Sebab dia dah baru dia rasa macam dia dah besar sikit. Selagi dia rasa dia kecil, selagi itulah dia akan menangis. Nak cerita lagi petua, tak sempat lagi cerita. Siapa nak dengar petua orang dulu-dulu? Pasal macam mana nak putuskan sawan tangis baby ni dengan kita. Kan? Sebab dia high need pada ibu. Dia tak nak orang lain, dia nak ibu dia. Macam mana nak putuskan dengan ibu, nak cerita petua. Orang kata perangai tukar-tukar bulan. Betul, perangai tukar bulan. Betul, ada budak dia bila bertukar bulan dia akan menangis-nangis, dia akan menggagam bila nak bertukar bulan. Ya, betul. Okey, siapa nak bagi love satu Kak Ijah nak bagi tahu petua orang dulu-dulu. Baby high need dia orang buat macam mana. Sangat-sangat comel tau orang dulu-dulu. Dia orang punya dia orang punya cara, dia orang punya dia orang punya cara, dia orang punya idea lah, kelakar-kelakar. Kak Ijah pun nak kongsi dengan korang. Okey. Jadi pertama sekali apa yang orang dulu-dulu buat ialah orang dulu-dulu dia orang akan suruh kita jual anak kita. Okey, dia akan suruh kita, ni orang tua-tua dulu lah. Rasa macam betul Kak, tak saya mengandung anak first, saya asyik nak berkepit dengan suami. Suami balik lambat, dah fikir bukan-bukan. Dan sikit-sikit nak nangis, hati cepat rasa sedih. Bila baby keluar, asyik nak berkepit je. Betul kan? Okey. Tak dapat lagi tips. Memang kena lama sikit kan. Korang nak dengar ke tak nak dengar? Macam tak nak dengar tu sedih aja. Tak, cerita kelakar orang tua-tua dululah punya cerita kan. Kita kongsikan sahaja kan. Yang Kak Ijah dengar lah, yang Kak Ijah pernah nampak lah kan. Yang Kak Ijah tak pernah nampak tu mungkin korang pernah nampak, boleh share. Okey, boleh tanya dengan mak kan. Orang tua-tua dulu, pertama, orang tua-tua dulu dia akan suruh kita jualkan anak kita. Jual ni bukan kita jual betul-betul tau. Dia bukan jual betul-betul. Maknanya bukanlah aku pergi jual dekat pasar malam anak aku. Tidak. Dia macam syarat. Jualnya jual syarat. Okey, Dimple. Contoh Kak Ijah jual anak Kak Ijah dekat adik Kak Ijah tau. Sebab dia memang kuat betul menangis. Jadi nenek Kak Ijah kata, kau jual je lah anak kau ni ke adik kau kan. Biar aku yang beli. Jadi dia kelakar, Maida yang nak gelak. Jadi ibu pun, Kak Ijah pun jual lah dekat adik Kak Ijah. Dimple, aku jual anak aku ni kat engkau. Aku jual Aminan ni dekat engkau 20 sen. Dimple kena bagi Kak Ijah 20 sen. Dan kena ada dia punya akad dan dia punya pengeras. Okey, Dimple akan bagi Kak Ijah 20 sen dan Kak Ijah pun nah ambil anak ni, sekarang jadi anak engkau. Ni mak engkau baru. Kak Ijah cakap macam itulah dekat dia. Macam tu antara cara. Jadi betul-betul kehilang menangis? Tidak juga. Tak juga hilang menangis. Dimple jaga pun menangis. Dia suruh Dimple jaga pun menangis juga. Tapi berkurangan lah. Selain daripada tu, nombor 2 yang Kak jawab. Sebab banyak. Betul tu Kak. Betul tu Lia. Anak saya masih umur 10 bulan menangis cara lain. Nak berkepit je dengan saya. Masuk 2 bulan kurang sikit. Lain pula berperangainya. Betul. Okey, nak berkepit je. Lepas tu nombor 2 yang Kak Ijah buat. Sebab orang tua-tua kata buat, Kak Ijah pun buat. Anak menangis kuat sangat. Kau tahu akak kau buat benda, orang tua-tua dulu ajar. Memang kelakar. Kita kena mandi depan belakang stres ibu baru. Okey, kita Kak Ijah masa tu dia buatkan air tawar. Dia suruh Kak Ijah mandi dengan anak ni. Sebab bila lagi satu kita kena mandi dengan baby kita. Macam mana? Kita kena mandi dengan baby kita depan pintu belakang rumah. Dekat pintu belakang rumah. Orang zaman dulu-dulu dapur kan dia ada pintu belakang. Jadi kena kelakar. Kena mandi dekat pintu dapur tu sebelum maghrib.
Aku ni kan kelakarnya lah. Aku ni beria lah mandi dengan anak ni. Anak ni kecil umur 4 bulan menangis. Jadi 3 bulan dah 2-3 bulan asyik menangis. Yang menangis ni yang ni kuat menangis ni. Ni yang gemuk ni. Ini yang saya jual sebab tu dia sihat. Saya jual dekat adik saya. Lepas tu Kak Ija pun mandilah ni dekat pintu belakang rumah. Adalah dia suruh baca lah niat aku nak bagi anak aku ni jangan menangis. Menangis juga lagi. Tak ada dia berhenti. Dia memang kurang lah sikit tapi tidaklah berhenti. Sampailah baby 6 bulan. Jadi jangan kata dia ada pro and cons lah. Sebenarnya baby tu memang baby high need. Memang even dalam perawatan moden pun tak ada obat. Mungkin ada ubat dalam perawatan tradisional, cumanya dia akan menggunakan sedikit jampi serapah lah. Jangan mana Kak Ija tak nak buat. Ada orang kata pakcik ni boleh buat tapi dijampi lah. Tak nak aku jampi-jampi nanti anak aku kena ikut dengan jin ke apa ke, Kak Ija takut. Kan, jadi tak nak buat. Kak Ija buatlah petua jual belilah. Maklum Kak Ija datang, akulah beli, biarlah akulah beli. Mana kau ni kuat betul menangis. Jual pula ke maklum, puas jual anak. Penuh duit tabung. Duit shilling tabung jual anak. Jadi sebenarnya dia bukan pasal orang dulu-dulu panggil dia sawan tangis, tapi orang zaman sekarang panggil dia high need baby. Jadi bila korang ada high need baby ni, korang memang kenalah bersedia dengan sedianya kerana korang akan menghadapi satu tekanan yang berbeza. Tekanan yang berbeza, keadaan yang berbeza. Kalau korang ada anak lain, kena jaga juga perasaan anak lain. Jangan bagi dia rasa terbuang sebab kita asyik jaga anak kita yang kuat menangis ni. Baby high needs ni dia memang suka nak mengonton, nak berpeluk, nak berpegang. Masa anak akak engkau tu dulu gemuk. Akak engkau ni kecil molek lepas beranak. Aku lepas beranak 50 kilo. Kan? Anak lahir-lahir besar. Gemuk. Dah tu gemuk dia gemuk sampai ketua gemuk. Nak berdukung masak sebelah tangan tak daya akak. Betul memang tak daya. Orang yang ada baby high need ni memang dia akan rasa sangat-sangat kalau mandi belakang pintu rumah saya sekarang mau pelik anti sebelah betul. Baby high needs bila dah besar okey tak sikapnya? Masih nak berkepit lagi tak? Okey sebenarnya. Baby high need ni dia akan hilang bila dia dah 7-8 tahun. Tapi dia hati kecil lah sikit. Dia macam manja sikit. Dia kalau apa-apa dia akan rasa dia macam kurang. Tak dapat kasih sayang lah. Padahal dia yang paling kena kepitnya. Tak cukup lagi kasih sayang. Macam korang tu yang sibuk nak berkepit dengan suami masa mengandung ke dia. Macam tu lah. Kan? Suami balik kan rasa cemburu lah apalah. Orang tua-tua kata kau ni manja sangat kot masa mengandung. Mungkinlah juga kan kita tak tahu kan masa tu. Masa tu mana kita tahu. Ni Kak Ija pesan kat korang yang bakal mengandung, yang baru-baru hamil kan. Supaya jangan ada attitude macam ni. Sebabnya ia akan membawa kepada baby korang dan korang memang akan berantakan lah. Kalau rumah ni tak tahulah macam mana. Sebabnya tidur tak tentu masa. Korang akan rasa sangat penat. Baby asyik nak berpegang, nak berdukung. Kalau baby korang tu kecil tak apa. Kalau baby besar 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo sampai umur berapa lah baby ni kurang menangis. Bimbang juga nanti nak kerja. Betul, sampai umur 6 bulan macam tu. Kak Ija sampai berhenti kerja. Ini adalah salah satu sebab ibu-ibu selalu berhenti kerja bila baby dia high need tau. Sebab dia tak nak dengan orang. Dengan orang ni tak nak, dengan orang ni tak nak. Nak hantar pengasuh tak nak jaga. Asyik melalak aja. Kan? Susah. Tapi adik Kak Ija jaga dia nak. Sebab tu Kak Ija bagi adik Kak Ija. Dia nak dengan adik Kak Ija dan kita orang bagi dia. Kena bagilah satu apa-apa yang boleh bagi dia comfort. Aisyah kata, betul lah kak, saya manja sangat dengan suami sampai dapat baby high need. Manja bila besar, asyik nak peluk, sayang. Betul, memang manja. Tapi Kak Ija, mostly anak-anak memang manja-manja.
Kak Ija memang manja-manja anak-anak, alhamdulillah. Tapi itulah dia punya hati tu kecil sikit kan. Macam itulah manja dia. Okey. Sebab anak dah sekarang anak dah 3 dah tak ada nak berkepit dengan suami sebab anak dah sekeliling betul. Ni anak nombor 3 Kak Ija, memanglah. Akak kau sampai sakit tulang belakang duduk mendukung. Dia gemuk 6 kilo, berapa kilo? 9 kilo macam tu. 4 bulan berat. Nak duduk dukung je kan. Sebab bila mengandung alahan sampai lahir, mungkin sebab tu baby jadi macam tu, betul. Sebenarnya perasaan kita masa hamil ni akan membawa kepada baby punya behavior. Ini adalah betul. Orang tua-tua dulu dah tahu, tapi sekarang pun dia orang buat kajian kan. Dan dia orang pun ada lebih bertulis lah, lebih proper lah penulisannya, berbeza lah dengan orang tua-tua dulu cerita pasal sawan tu. Tapi orang tua-tua dulu dah tahu. Dah tahu. Dia pun akan bagi baby kain, nak bagi baby tenang. Akan bagi baby bantal busuk, kan? Nak bagi baby lebih tenang. Bagi kain dia pun usap-usap kain. Ni Kak Ija bagi kain baru senyap. Bagi kain baru senyap. Kalau tidak, wah. Ya Allah, aku geram. Kita ni boleh jadi meroyan dalam pantang kalau tak betul cara. Kalau korang berpantang sendiri baby high need contohnya, kenalah banyak-banyak bersabar. Kak Ija tahan lagi berpantang kat kampung. Kalau kita yang berpantang sendiri tiba-tiba dapat baby high need macam ni, tak nak tidur, tak nak apa kan, memang kena banyak bersabar. Sebab ianya boleh mendatangkan tekanan kepada ibu-ibu dan juga suami. Jangan bergaduh-gaduh pula suami isteri sebab dek baby yang melalak-lalak kan. Macam tu. Kelakar. Memang kelakar kalau korang ada anak high needs. Masa kita dapat tu kita akan rasa macam stressful gila. Kenapa anak aku ni bawa dukung, tak boleh buat. Hari semalam aku dukung macam ni, dia senyap. Pagi besok aku dukung macam ni, dia bising pula. Semalam semua menangis Pakai baju masuk tangan sebelah menangis. Pakai seluar kaki sebelah melalak. Tak apa ke sakit? Tak sakit, tak apa menangis. Macam itulah cerita sawan ni. Okey. Apa lagi nak cerita? Agak-agak ada lagi ke kain tukar. Kak Ija guna masa dulu kan baby pakai kain lampin. Pakai kain lampin. Jadi Kak Ija bagi kain lampin putih tu, Kak Ija bagi dia. Dia pun senyap. Lepas tu dah besar sikit baru Kak Ija bagi dia bear. Anak-anak Kak Ija lelaki semua ada teddy bear walaupun lelaki. Baby saya ni pregnant masa tengah buat master Kak Ija, dalam pantang duk buat assignment dan baby stres. Anak lahir 3 minggu kena pergi X-ray pula. Aduh, kesiannya Akmal tengah buat assignment. Kan? Kain tu dah tak ada lah, dah berapa? Dah 20 tahun dah anaknya. Kalau ada pun dah boleh buat cawat Piramli dah yang berubah-ubah. Kan? Jadi itulah yang Kak Ija nak cerita pasal sawan tangis orang dulu-dulu. Jadi banyak nangis sampai keluar orang. Wah, tak tahu ke mana-mana. Tapi kita sebelum tu kita kena pergi check. Janganlah baby kita menangis je kita terus assume dia sawan tangis, tak boleh. Kita kena bawa check, takut dia kembung ke, takut dia angin pasang yang selalu baby rasa kena ya. Takut ada jangkitan dekat mana-mana. Kita kena tahu kalau baby kita ada keteguran ke macam yang kita tegur semalam, cerita semalam kan. Tapi keteguran tu kita kena tahu baby tu demam, badan dia ada panas, ada sejuk. Jadi dia ada simptom-simptom yang berbeza. Dan baby yang menangis sawan ni, dia simptom dia berbeza. Korang boleh tengok. Adakah dia nak mengopek sahaja, nak kena peluk sahaja, nak tidur atas riba, tak nak letak je bawah menangis. Nak tidur atas riba je. Memang tak ada harapan. Korang harapannya cumalah bersabar sahaja. Tadi kalau korang tanya Kak Ija, saya nak buat macam mana? Tak ada boleh buat macam mana lah. Bersabar dan berdoa lah kepada Allah supaya diberi kekuatan nak menempuhi perangai anak tu. Sebab tu Kak Ija cakap selalulah berfikir, selalulah bersedia pada keadaan yang paling buruk. Selalu bersedia pada keadaan yang paling buruk. Sebab tak semestinya
kita bersalin ni, anak kita tu macam baby doll. Bukan kita beranak ke baby doll, kita beranak ke orang. Jadi orang ni macam-macam ragam. Daripada kecil pun dah tunjuk ragam. Nasib baik besar dia baik, dia tak banyak ragam. Kan? Jadi itu dia perkongsian Kak Ijah hari ni. Kak Ijah harap memberi manfaat kepada korang, dan Kak Ijah harap korang bersedia seandainya korang bakal melahirkan, sebab ini adalah perkara-perkara yang mungkin korang dapat. Sebab selalunya baby high need ni macam 1 antara 5 kelahiran akan ada satu baby yang high need. Jadi mungkinkah itu anak kita? Jadi kita kena tepuk dada, tanya sedera, dan bersedialah fizikal dan mental. Sebab korang akan rasa sangat penat, korang akan rasa sangat stres. Ada orang yang meroyan disebabkan baby high need, kan, sebab dia tak boleh nak kontrol dia punya stres. Dia ingat dia beranak keluar anak patung, kan. Sampai meroyan nak tekuk baby sebab kuat menangis sangat. Aku rasa macam nak tekuk. Seorang pula macam tu. Ada Kak Ijah, ada macam-macam yang cerita perkara yang macam tu. Jadi kena banyak bersabar, kena selalu istighfar, kena selalu doakan yang baik-baik untuk anak kita, kan. Selalulah bercakap dengan dia, selalu tenangkan dia, okey. Jadi itu sahaja yang Kak Ijah nak sharekan hari ni. Kak Ijah harap perkongsian Kak Ijah hari ni memberi manfaat kepada korang, memberi sedikit input kepada korang, memberi gambaran kepada korang yang besok kita nak cerita pasal baby hernia lah. Besok cerita pasal baby hernia. Kak Ijah pun boleh cerita pasal baby hernia. Banyak yang boleh dikongsikan pasal baby hernia ni. Sebabnya dia bukan satu jenis. Nanti kita cerita daripada perubatan tradisional ni macam mana kalau baby hernia. Okey? Ya betul, bersabar je lah. Kadang sampai terfikir anak orang lain kenapa lah bagus sangat susu tidur. Anak kita banyak nangis dari tidur. Alhamdulillah, minta jauh dari meroyan Kak Ijah. Betul. Make sure, kena tahu yang mungkin dugaan kita ni masa baby kita kecil. Tapi bila baby kita dah besar, anak kita dah besar, kita dah tak ada dugaan sangat. Macam Kak Ijah, anak Kak Ijah dah besar-besar, Alhamdulillah tak ada masalah. Sebab kecil-kecil dia dah puas dah bagi masalah ni kot. Kan? Gelak dia, aku kata dia bagi masalah kat aku masa dia kecil. Dah kok ianya pun. Dia ingat dia kecil ke banyak, aku nak dukung 24 jam. Bukan dek, nak dukung je. Tahu orang ada baby high, dia tahulah macam mana azab je tu, kan. Jadi pada mereka-mereka yang belum like page Kak Ijah, minta tolong like. Pada mereka-mereka yang nak dapatkan set berpantang, Kak Ijah kena order awal ya, sebulan lebih awal daripada tarikh due. Sebabnya Kak Ijah nak siapkan dalam masa 14 hari, dan tempoh postage sekarang ni tak ada yang hari ni post besok sampai, tak ada ya. Jadi dia ambil masa lebih lama. Jadi kalau due kurang daripada sebulan, Kak Ijah minta maaf, Kak Ijah tak boleh ambil order anda, kerana Kak Ijah takut nanti korang dah bersalin tak ada barang. Kalau yang nak jaga kesihatan dalaman, boleh insyaAllah Kak Ijah bantu. Okay? Boleh subscribe ke YouTube channel kalau nak tengok balik video-video Kak Ijah, Keep Dara, dan juga boleh dapatkan herba daripada www.keepdara.com. Okay, sekian dulu untuk malam ni. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi besok. Kita nak cerita pasal baby angin pasang. Okay? Bye. I love you all. Pada malam, mulut nenek macam tempayan.